Sakit merupakan tanda, ya, isyarat, simptom kepada diri kita yang Allah nak bagi tahu pada mesin tubuh ini, yang Allah berkomunikasi dengan kita setiap hari, ya. Allah bagi tahu secara fizikalnya, mental, emosi dan spiritual kita. Setiap hari Allah bagi tahu kat kita dengan rasa, ya, isyarat, rasa di mana fizikalnya dan rasa apa kita rasa pada masa itu. Contoh, sakit fizikal. Bila kita kepit ke apa saja kan, kita kepit, apa kita rasa? Fizikal ni sakit fizikal kan. Okey, mental isyarat kepada mental. Isyarat kepada mental di mana otak kita tidak dapat bertenang, dia berbolak-balik. Gambar tu kacau, gambar tu ditukar. Kita nak fokus pada keseronokan ni. Contoh ni depan ada laut yang cantik, kat sini ada sungai yang cantik ni, kan? Tetapi kita duk melalut dengan contohnya putus cinta ke, ekonomi teruk ke dan sebagainya. Kita duduk tepi sungai ni pun kita tidak dapat nak merasai sejuknya air ni, contohnya cuaca ni aman, damai, tak boleh rasa. Maknanya otak kita tidak ada di sini, ya. Otak kita melalut ke tempat lain, melalut, itu mental. Emosi ni kita rasa sedih sekejap, suami tak buat apa-apa sangat pun, itu sentuh. Contoh kawan-kawan sebelah tu, jiran tu, contoh dapat barang, orang hantar barang, dia tengok bungkusan barang hari-hari, lepas tu dapat emas, dapurnya besar dan sebagainya, pun kita terasa hati dan sebagainya. Kereta dia besar, terasa hati, cemburu, fitnah, ya, rasa marah. Itulah semua yang dikatakan sebenarnya sakit, ya. Sakit yang menyebabkan sebenarnya dalaman kita sendiri. Dan rohani, sakit rohani pula macam mana? Sakit rohani ni melibatkan apabila kita bila kita tidak tenteram, mental, emosi, fizikal kita lemah dan lalai. Sakit tadi, ya, automatik ada bisikan kan? Bila ada je bisikan, ya, kita punya emosi terganggu kan? Okey, rohani kita akan terjejas. Termasuklah maknanya kita kata tenaga. Orang yang duduk sekeliling kita ni, dia rasa rimas, panas, kan? Jadi dia tak rasa tak selesa. Kadang-kadang tu orang tu jenuh lah, senyum buat baik, tak cakap banyak, tapi orang tengok pun orang rasa macam tak selesa dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam hati dia sebenarnya tengah gundah gulana. Jadi bagaimana kita nak tahu? Jelas kita kata sebenarnya ini adalah proses fitrah. Daripada kecil, ya, tetap akan ada ujian sampai akhir hayatnya, ya. Semua benda ni adalah ujian. Apa dia? Bencana alam dengan mikroorganisma termasuk virus, bakteria dan sebagainya, serangan haiwan, serangan orang dan sebagainya. Mungkin kita baik, mungkin kan, tapi mungkin orang sebelah macam susah hati je dengan kita dan sebagainya. Itu ancaman. Tapi kalau kita tidak mampu untuk bertenang, kita tidak mampu dan kita terpengaruh dengan luar, maka itu yang dipanggil sakit, ya. Tapi sakit ini adalah ujian. Paling mudah faham contohnya ikan, ya. Ikan dekat laut tu, ujian dia lagi teruk daripada kita, ya. Hari-hari daripada dia bertelur kecil tu, sampailah dia hari-hari lah nak kena makan dia ikan ni lah, nak makan ikan tu, ada je. Lepas tu dia dah, bila dah besar, dia kena pergi kat permukaan tu, dia nak kena matahari sikit, dah kena melompat, dah ambil, nak kena kocakkan air. Adalah proses-proses tu. Maknanya teruk. Dan lagi dahsyat, dia duduk dekat dalam kawasan yang masin. Contohnya, masin, air laut tu tidak menjadi kesan kepada dia apabila dia sihat dan kuat. Tapi bila dia dah dalam keadaan lemah dan lalai, maknanya dia dah semakin merosot, ya, kesihatan dia dah merosot, dia nak sakit dan sebagainya, mati. Okey, bila mati tu, kalau kita lumurkan garam, dia jadilah masin. Kalau tak lumurkan garam, dia berulat lah. Habis dia mereput. Sebab ada mikroorganisma yang mereputkan dia, proses-proses itu. Jadi ini adalah proses yang harmoni sebenarnya. Harmoni. Cuma macam ikan tu tadi, apabila dia survival, ya. Survival tu perlu ada kekuatan, ya, sihat dan segar. Jadi di situ kita akan tenang. Tetapi jika kita pegangan kita dia berbolak-balik, ya, kita tidak sihat, kita lemah dan lalai, dia berbolak-balik, kita tidak mampu tenang, dan selagi itu juga kita tidak berpatah balik kepada pencipta kita. Tauhid kita di mana, kan? Di mana yang perlu kita sandarkan jiwa raga kita, fikiran kita, kan? Kita tidak tahu di mana untuk kita sandarkan, maka hidup kita akan sanalah ke sinilah, mencarilah tentu arah. Kan? Jadi cara yang mudah. Kalau cara orang lain
tak apa, kita hormati, tetapi ikutlah cara yang, kalau orang ikut kita, ikut cara yang ini, di mana kami mengatasi, ya, maknanya sakit itu sebagai tanda sebenarnya ujian. Ya Allah dah bagi tips dah. Ujian isteri, anak, harta, apa-apa, ujian. Dunia ni ujian. Jadi kalau kita faham itu sebagai ujian, maka kita kena tahu macam mana nak atasi ujian-ujian ini dari segi fizikal, mental, emosi dan spiritual. Di mana fizikalnya Allah bagi tips fizikal. Jaga makan, beriadah, ibadah yang lain-lain, ya. Itu fizikal. Dan kesan daripada mental, apabila kita amal, sebelum tu kita tidak percaya, bukan kita tak percaya, sebenarnya kita dibolak-balikkan. Kita tak tahu mana nak arahkan diri kita, kan? Jadi otak kita akan berolah-alik, maknanya fizikal dan badan kita dalam keadaan lemah dan lalai. Otak kita dipengaruhi. Kerana fizikal tadi kita kena buat yang tadi. Okey, dari segi mental, apa yang kita kena buat? Maknanya patah balik kepada ilmu, ya. Ilmu ni adalah untuk kekebalan otak, ya, kekebalan tubuh yang tadi fizikal. Kekebalan otak ni dia perlukan tauhid, dia perlukan gambar tu yang kita kata. Gambar tu makna kita perlu tahu sakit itu adalah proses ujian untuk Allah nak angkat martabat hamba. Itu normal. Maknanya dari segi sebelum kita sampai kita faham gambaran tu, kita perlu pergi pada amal dulu. Bila kita amal, apa yang kita cakap? Orang dosa cakap buat yang baik, naik kuda, naik ini, sihat macam Nabi dan sebagainya, kan? Tak amal. Macam mana? Kan? Bila dia tidak amal, ya, maka dia sendiri dengan penuh dengan penyakit, sakit jantung dan sebagainya. Dia suruh orang amal tapi dia tidak amal. Nak test senang, suruh dia naik kuda sejam 2 jam. Kan? Kalau fizikal lepas, jadi malam nak tidur pun goyang-goyang lagi, kan? Pun tak lepas dan sebagainya. Lepas tu macam-macam lah, ya. Jadi bila lemah dan lalai, ya, dia akan dibolak-balikkan. Mana? Fizikal, mental, gambar, ya. Kekebalan otak kita penting untuk kita faham gambaran tauhid kepada Allah. Jelas, ya. Dan bila dari segi emosi pula, kita akan stabil emosi kita, di mana dah perut dah okey, badan dah fizikal dah semakin sihat, otak dah semakin baik gambaran dia. Itu yang kita panggil fasa basic, ya. Ada sebelum video ni, kan, kita ada, kan, fasa basic. Mana ada 3 fasa. Basic, wisdom dengan super mutant, ya. Fasa basic tu kita cakap memang cabaran antara 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan ke 9 bulan paling teruk. Ada orang yang saya jumpa, yang kita jumpa, pengalaman kita jalan, kan, 1 hari pun Allah dah bagi penyembuhan, di mana dia dah faham dah tauhid dia. Cuma kita bagi dia jelas, dengan kata dia pegang kau, Allahu Akbar, gambarnya jelas, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya faham segala-galanya milik Allah, ya. Maka dia bertenang. Bila dia bertenang, selesai, ya. Pada 1 hari ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 9 bulan, dan ada yang tinggal terus. Ada. Ya, sebab apa? Dia tidak faham ujian itu, kesakitan itu, tidak faham. Sebab daripada kecil, ya, kita nak besar sikit, kita kena demam. Kita nak pandai sikit, ya. Kita nak pandai sikit ni, ya. Contoh, orang tegur kita, tak boleh pakai macam ni, awak tak boleh buat macam ni. Terasanya hati kita, kan, kena teguran. Walaupun perkara tu baik, walaupun orang tu bukan Quran ni. Contohlah, kau tak boleh buat, dalam Quran ni ada kata macam ni. Untuk kita menerima teguran tu, ya Allah, kan, itu ujian, itulah kesakitan dalam otak kita. Dan hati kita akan berbalik, macam lah dia bagus sangat, macam lah. Alah, ambil apa yang dia cakap tu baik dah lah, kan. Tentu dia husnuzan, tentu dia bukan Nabi yang boleh berakhlak mulia. Jadi kita ambil yang baik tentang dia, apa yang dia cakap baik, okey. Kan dalam hati kita dia pun sama, kan, tak apalah, kan. Jadi kita jelas apabila sihat dan kuat, ya, insya-Allah yang luar tadi tidak dipengaruhi oleh dalam. Macam ikan tadi. Yang luar tadi daging dia tidak menjadi air garam itu, sampailah dia lemah dan lalai, ya, baru dia jadi masin dan sebagainya. Jadi tubuh kita ni perlu kita latih, di mana segala-gala adalah ujian. Bersedia, ya. Jadi bila katakan semua ni ujian, maka kita bersedia untuk memberi balik kepada Allah. Ya. Bila-bila masa. Bila masa. Jadi kena faham, bila Allah kata tipsnya Allah kata ujian, maka bersedialah diri kita. Allah ambil, ya. Saya sendiri pun, ya, risau, kan, tak risau sebab kita tahulah kita banyak silap, kan. Kita tahu. Jadi bila tips untuk macam mana nak menyelesaikan segala ketakutan tu, ya, sekejap lagi kita cerita, insya-Allah. Okey, so peringkat basic, ya, peringkat basic
kita tahu secara fizikal sakitnya sekian, dia nak melalui sekian sakit kejap lagi juga kita akan terangkan tentang atasi healing crisis bagi jenis-jenis isu pesakit Okey, dia dah lepaslah fasa basic. So dia naik pada fasa wisdom. Fasa wisdom tu dah seronok dah sebenarnya kan. Ada orang 2-3 hari dia dah wisdom, sehari pun dah wisdom. Ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia dah wisdom. Wisdom tu maksudnya dia dah damai, dia dah merdeka, dia tidak takut lagi dah pada dunia ni di mana dia jelas. Allah Dia tahu hala tuju dia. Bila dia cuba ikut kesempurnaan akhlak Nabi, dia dah tidak takut lagi dah. Allah nak ambil lah. Sampailah bila katakan harta benda kita, isteri, anak-anak dan sebagainya juga, jika sampai ke satu peringkat bila kita mampu untuk terima, ya Allah, itu hebat. Itu hebat di mana saya juga masih melatih diri saya, memberitahu segala-galanya Allah punya. Saya sedang melatih diri saya setiap hari. Setiap hari. Saya bagi tahu ini semua Allah punya, ini semua Allah punya jangan sombong, jangan belagak. Allah nak ambil. Okey, jadi proses-proses untuk menerima ini juga dia tadi fasa sakit fizikal tadi. Dari segi otak dan emosi, nak menerima itu juga sakit Nak menerima seperkara yang Allah nak ambil ini sebagai ujian, sakit. Ya, sakit. Saya akui. Boleh kita tengok anak kita Allah ambil je, Allah, macam kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya kan. Boleh. Jadi nak digambarkan proses itu sebenarnya sakit tadi fizikal, ni sakit melibatkan mental, emosi kan. Tapi inilah yang dikatakan ujian apabila mampu untuk atasinya dengan cara husnuzon. Kembali kepada Allah husnuzon, bersangka baik pada Allah ni maka kita akan bertenang. InsyaAllah. Kita mampu bila kita bersedia dan kita mampu untuk menghadapi ujian-ujian ini. Yang ketiga, nak jadi super mutant. Ya Allah, super mutant. Dan saya cakap terang-terang, bukan kata sahabat yang luar, kami sendiri pun nak ke arah super mutant. Apa super mutant? Super mutant tu yang kita istilahkan yang hebat seperti tentera baginda Rasulullah kita, seperti sahabat-sahabatnya. Jangan cerita Rasulullah, kita cerita peringkat sahabat saja. Sahabat baginda, cuba bayangkan mereka katakan cukup solatnya, cukup zikirnya, jaga makannya, ibadah yang lain tu, termasuk riadahnya, badannya sasa dan sebagainya. Boleh tak kita lepas? Kita pada zaman itu kata nak melawan musuh yang sasa, yang cukup liat je macam harimau, macam apa, pasal dia pun makan harimau lah, makan apa tak tahulah kan, tapi dia pun makan benda-benda yang liat dan kuat. Kita ni nak menghadapi mereka tu semua, bolehkah kan? Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni kita tengok, sekarang ni daripada jauh dah hantar peluru lagi macam-macam. Jadi dah bersediakah kita dari segi ibadah kita yang fardu ain, fardu kifayah tu, masuklah kita kata ibadah, jaga makan, riadah, jaga badan, fitness dan semua. Ada tak cukup kesempurnaan kita ke situ? Itulah yang dikatakan akhlak Nabi. Nabi tu lembek ke? Takkanlah kot. Nabi suruh beramal, suruh solat. Nabi suruh berzikir. Nabi suruh jaga makan. Tidaklah solat saja tak jaga makan. Tidaklah solat saja tidak beriadah. Tidak cukup kesempurnaan untuk pergi ke akhlak Nabi. Nak menjadi tentera Nabi kan, maka perlu ada kesempurnaan ke jalan-jalan itu. Nak melalui fasa ini, ya Allah. Okey, siapa yang rasa teringin ataupun dipanggil untuk pergi ke arah super mutant, kita galakkan. Di mana super mutant tu perlu cukupkan ibadah dia, solat dia dan sebagainya, jaga makan dan riadah. Riadah tu macam mana? Setiap hari dia kena turun buildkan diri dia maknanya dia jaga kesihatan, dia buat muscle berotot, gagah berani macam Nabi. Gagah berani, tampan, baik budi pekerti dia semua ke arah jalan itu. Maknanya dia kena exercise. Sakit, yes. Daripada cerita yang tadi tu dia daripada budak tadi kita menghadapi kesakitan tersebut, itu adalah tanda. Tanda sebenarnya apa itu tanda tu? Contoh kita push pantai. Oh, balik kejap lagi, first day turun ni kan, sakitnya otot ni kan.
Jadi sebenarnya itu tanda kan? Sakit otot ni kerana otot kita ni dia koyak dan dia mengeluarkan asid. Asid ini akan kita rasa sakit-sakit di bahagian situ. Tapi selepas beberapa hari, asid maknanya dia dah neutralize dan sebagainya, luka ni telah sembuh, maka tiada adalah kesakitan. Dan kejap lagi juga kita akan buktikan lagi satu. Sakit itu pun sebenarnya bukan di situ. Sakit di tempat lain. Sakit di sini. Kejap lagi kita buktikan juga. Jadi menghadapi setiap hari nak sampai pada waktunya, jom turun beriadah, jom kita solat, jom kita nak menghadapi jadual itu, ya, di mana apabila kita amal, baru kita akan mendapat ilmu. Kalau tidak, tanpa amalan, ilmu itu dia tidak menjadi ilmu. Dia hanya pengetahuan. Aku tahu tu. Macam cerita pasal Piramli. Itu pakcik tahu kan. Huruf M. Contoh. Tu contoh. Jadi dia tidak amal, maka dia tidak akan dapat ilmu tu, keberkatan, nikmat ilmu tu. Jadi kalau dia tidak amal, dia suruh orang amal, dia tidak amal, maka dia tidaklah pergi kepada akhlak bagi Rasulullah. Sebenarnya sehatnya, berakhlaknya kan, bertenaga. Jadi mengatasi itu sakit, sakit, kita akan akui. Super mutant, anda nak pergi ke arah situ, kita tengok sakitnya badan dan melalui sakit-sakit ini bagaimana kita mengubah, kita husnuzon pada diri kita, ya, ini yang terbaik, ini yang Nabi buat, ini yang terbaik, ini yang Nabi buat kan. Jadi sakit itu kita akan push juga, kita juga akan ceritakan tentang sakit, ya. Sakit dia ada peringkat-peringkat sakit, di mana sakit itu peringkat healing crisis, penyembuhan, di mana penyembuhan itu atau sakit itu, penyembuhan itu incline, menambah baik ataupun menurun, decline atau deteriorate, maknanya kita senang pakai istilah kita yang mudah faham, incline, decline. Contoh bila kita sakit badan tadi, kita dok push sukan, contoh, kita dok push sakit, kita balik, kita tak buat apa-apa, kita tidak jaga makan dengan baik, nutrien tidak cukup, tidak cukup rehat, tidak cukup tidur dan sebagainya. Dia merosot badan kita dalam masa 3, 4 hari dan 5 hari, 6 hari tidak rasa hilang sakit-sakit badan. Itu decline. Tetapi dia akan juga pulih kalau kata kita masih makan juga, ya. Tetapi sebenarnya itu tidak baik. Itu tidak baik. Jelas. Ingat, kehebatan kepada otak kita, ya. Kehebatan kepada otak kita, di mana kita, bila kita tahu itu semua adalah ujian, maka kita akan bertenang dan kita akan bersedia menghadapi sesuatu ujian. Kita akan bersedia. Bersedia itu penting. Jadi bersedia itu perlu ada teman. Temannya apa? Ilmu. Ya, temannya adalah ilmu dan amalan dia, istiqamah yang kita kata tadi, dan membentuk akhlak yang baik. Ya. Jadi yang incline untuk super mutant, tadi peringkat-peringkat awal tadi dia melalui kesakitan tadi, basic wisdom tu dia semakin tenang. Super mutant ni sampai ke tahap badan kita ni bila dia ada sakit dan dia akan jadi lebih hebat, dia akan mutate, dia akan jadi mutant ninja turtle, kan. Mana dia akan mutate, jadi lagi hebat. Contoh, ya, kita tengok orang tu dia hari-hari tarik kapal terbang. Ingat tak sakit ke? Tak ada nak tercabut ke urat-urat perut dia. Hari ni tarik sikit, hari ni tarik sikit. Jadi badan kita akan cuba untuk perkuatkan diri dia setiap hari. Contoh, melalui sakit. Contohnya, kita tengok orang Muay Thai, kaki dia. Kan? Dia tendang. Mula-mula dia tendang katakan punching bag. Lepas tu pokok pisang. Lepas tu ambil lagi bahan lain, ketuk. Kita tengok kan? Sakit tak? Yes, sakit. Peringkat awal. Lepas tu macam mana sampai ke peringkat dia boleh besi pun dia boleh tendang dan sebagainya. Okey, jadi proses fizikal, mental, emosi dan spiritual. Tengok, ya. Fizikalnya bila bahagian sini kena, ya, sakit hari-hari kita tibai, dia akan ada inflammation. Bila dia ada radang, di sini dia akan ada luka, ya. Dia ada luka dan di situ otak akan bagi isyarat, okey, tubuh repair. So repair. Apa yang kita makan, nutrien kita makan tu akan pergi bagi kekuatan lebih kat situ, tulang. Hari-hari sakit repair sampai bahagian itu menjadi tuli, ya. Dia menjadi lali dah. Contoh beg sekolah, contoh beg sekolah kat sini katakan kita dah hari-hari bawa kan, sakit fizikal, sakit, tapi dia akan develop otot ataupun tulang kat sini pun mungkin akan melekuk sikit, dia akan melekuk, dia akan mengikut apa yang kita lawankan. Dia akan mengikut, ya. Tulang kita akan membentuk. Tulang kita ni akan membentuk, ya. Jadi sampai ke peringkat tu macam mana dia nak? Jadi
di peringkat fizikal, dia rasa sakit lah. Sakit tu akan ada 3 proses yang sebelum ni kita cakap. Healing rasa. Sakit ini akan rasa sakit, panas, lebam atau berdarah. Lebam lah sakit. Jadi itu adalah proses fizikal kan. Okay. Mental dan emosi. Apa kita rasa tu? Alah kan. Jadi perasaan itu perlu dilawan. Tetapi itu akan pergi incline lah. Dia akan, oh tak apa. Ini dia rasa, oh aku ini kan. Tetapi dia akan pergi deteriorate ataupun decline, turun jika dia tidak jaga makan dengan baik. Mungkin bahagian itu bahagian itu dia mungkin kuat, dia tidak jaga makan, dia tidak cukup nutrien dan nutrien tidak sampai, maknanya hati dia ada isu. Macam contoh kita katakan, hati dia ada isu, kolesterol tak keluar. Tak kena matahari. Ni dah hari-hari berjoging ni katakan, kan? Tapi kena sakit kuning. Ada, dia kena sakit kuning. Matahari tu pun tak guna dah bagi dia. Sebab apa? Hati dia ada isu. Jadi hati dia perlukan keluarkan kolesterol. Kolesterol bantu untuk menghasilkan vitamin D apabila kita kena matahari. Baru ada kalsium tadi nak serap kepada dalam tulang dan otot. Maka tadi kalau kata dia dah hentak, buatnya dia hati dia ada problem. Sebab apa? Banyak makanan sintetik, toksik dalam tubuh dia, toksik dalam hati dia, tidak keluarkan kolesterol. Maka kawasan dia ada hentak tadi, inflammation tadi akan menyebabkan jadi lagi bahaya. Bukan hari ni katakan pun tak apa, Lepas dia dah berhenti nanti ke kan, ataupun dia dalam masa yang di tengah tu dia akan sakit-sakit sengai, especially kalau kolesterol dia tidak cukup untuk menghasilkan vitamin D dengan kena matahari dia tidak cukup, pada hati dia ada isu, tiba-tiba boleh rapuh juga. Okey, katakan dia okey sepanjang dia bersukan tu, pasal apa dia makan apa semua kan, okeylah, toksik berpeluh apa semua, toksik keluar, maknanya sihat sihat dia masih akan sihat. Tapi bila dia berhenti bersukan, tak jaga makan juga, sintetik penuh dengan metabolisme waste ni, sampah dan sebagainya, radikal, bahagian ini, radang ini tidak pulih. Radang ini akan lama-lama akan sengal dan sebagainya. Jadi itu sebabnya antara kadang kita tengok orang yang bersukan, dia berhenti sukan, kadang-kadang dia cepat merosot. Jadi kalau dia nak berhenti bersukan pun, tapi dia perlu bersedia untuk jaga makan. Tetapi kita tidak galakkan siapa-siapa berhenti sukan. Bersukan tu ikut akhlak Nabi sampai akhir masa kita. Jadi jelas fizikal kita dia akan mampu untuk menahan sakit. Bila kita hentak tu, macam mana otak kita, gambar kita kata, tak apa, ini nanti okey. Pasal apa? Kadang-kadang tu dia orang bukan tahu saintifik pun kan. Tapi dia pergi hentak juga. Pasal apa? Dia tengok, cikgu dia kaki dia keras, pasal apa dia hentak, cikgu dia sihat, dia okey je, sihat je, handsome je cikgu, contoh kan. Jadi dia pun kan dia tengok, okey, tak ada, keras. Jadi dia tengok, kerana dia tengok contoh itu, dia pegang. Jadi dia pun hentak je, keras lah kan. Sebab hari-hari dia latih, fizikalnya, mentalnya jadi kebal, otak dia, emosi dia jadi semakin kuat, dan rohani dia pun akan jadi kuat. Jadi ingat, badan kita akan bertindak balas dengan apa yang kita rasa, apa yang kita buat. Termasuklah alam ni tiba-tiba tukar cuaca, tiga-tiga serang mikroorganisma, covid lah apa semua. Tapi kalau kita tidak tahan, badan kita tidak tahan, maknanya lemah dan lalai, kita akan terpengaruh dengan penyakit-penyakit ini. Jadilah ikan tadi. Umpama ikan tadi. Termasuklah kambing. Kambing pun sama. Jika kita kurung dia, bagi makan benda sintetik, dia sangat lemah. Tapi kalau kita dah biasa, kita ajar dia daripada budak, daripada kecil daripada kecil dia dah makan dan sebagainya kat luar dia survival. Mana dia pergi? Mana dia kucing hutan ke, kucing yang kita bela tu ke, ada kucing kampung, berbeza dengan apa yang dia latih fizikal dia, mental dan emosi dia akan berbeza. Jadi janganlah manja-manjakan sangat-sangat diri tu. Okey, nanti kita akan bukakan apa perbezaannya, yang mengikut apa ukurannya, kita mengikut yang healing crisis tadi. Apabila kita tauhid dia, sakit itu, apabila tauhid dia, kita letakkan itu sebagai ujian yang Allah ceritakan. Tetapi kalau kita nak ukur kita ni berpegang kepada dunia, ataupun berpegang kepada apa yang Allah kata ujian, macam mana kita nak mengenal pasti parameter dia. Baik, insya-Allah. Amin.